السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلمنا التأويل وزدنا علما يغيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ini kisah yang ketiga yang Allah SWT sebut dalam surah ni sebagai panduan kepada Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah dan juga sebagai amaran kepada penentu-penentu Nabi. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada Samud itu kami utuskan saudara mereka, yakni Saleh. Jadi kaum Samud ni adalah saki-baki daripada kaum Ad. Kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah SWT itu ada beberapa golongan lagi yang saki-baki, dan mereka tu setelah mana jauh daripada zaman Nabi, maka mereka mula meninggalkan tauhid, mereka syirik kepada Allah SWT. Maka Allah SWT sebagai peraturan dia tidak akan membiarkan manusia selama-lamanya dalam kesesatan. Sebagai konun hidayah, maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi di kalangan mereka juga. Jadi sebut Saleh sebagai kaum, sebagai saudara mereka, kerana bahasa yang digunakan itu adalah bahasa mereka. Seperti mana saudara mereka ni, yakni orang-orang yang sebangsa. Bila sebangsa, bila saudara, maka bahasa yang sama, dan juga mereka lebih mengenali Saleh itu, kerana Saleh ni bukan orang luar. Jadi memang kehendak daripada Allah SWT bahawa Rasul itu dari kalangan umat itu sendiri. Sama juga seperti Nabi SAW, yang mana baginda mula-mula diutuskan kepada orang Arab, orang Quraisy. Maka orang Quraisy itu lebih mengenali Nabi SAW, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang sama, supaya tidak menjadi halangan, supaya tidak ada sebagai alasan. Jadi sebut saudara di sini, padahal bukan orang luar, sebangsa dan sebahasa, supaya dakwah itu sempurna, supaya hujah-hujah itu dapat ditegakkan ke atas mereka, dan tidak ada sebarang alasan lagi untuk mereka menolak. Kemudian Nabi Saleh mendakwahkan tauhid kepada mereka. Ya qaumi ibudullah, kata Nabi Saleh, wahai kaumku, maknanya aku dengan ikhlas nak menyelamatkan kaum aku ni. Maknanya manusia ni dia tak boleh lari dah. Mereka akan ada keinginan ataupun kehendak untuk jaga bangsa. Jadi sifat nak membela bangsa ni, ini adalah benda yang biasa, benda yang lumrah. Wahai kaumku, maknanya nak menyatakan bahawa wahai bangsaku, kena sedar, mana kita kena jaga puak kita. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah SWT. yakni tauhid. Kamu hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagimu, maknanya nafi. Min ilahin, satu Tuhan pun kecuali dia, yakni hanya Allah Ta'ala itu satu-satunya Tuhan untuk kamu, tidak ada yang lain. Jadi tauhid itu dia bermula daripada nafi selain daripada Allah Ta'ala, kemudian isbat bahawa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang kamu sembah. Jadi ini seruan kepada tauhid adalah seruan asas. Dalil dia
Wa ansha'akum minal ard. Dia telah menjadikan kamu ni, maknanya tumbuh dan besar kamu ni daripada bumi. Maknanya dalil kamu kena tauhid uluhiyah, tauhid beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, kerana dialah yang telah mencipta kamu, menjadikan kamu ni tumbuh membesar, ataupun dia menentukan kehidupan kamu ni daripada bumi. Maknanya kamu diciptakan daripada tanah. Kamu makan, kamu minum semua daripada tanah. Kamu duduk pun di atas tanah juga, atas bumi juga. Jadi ini adalah satu nikmat daripada Allah Ta'ala, satu nikmat yang besar, kerana dia tidak menjadikan untuk kamu ni sebagai rezeki kamu benda luar daripada bumi. Maknanya Allah Ta'ala telah menyediakan bumi ni untuk kehidupan kamu. Untuk kehidupan kamu, di situlah kamu bercucuk tanah, kamu menternak binatang, kamu dapatkan air. Itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT menyebut ni sebagai imtinan, mengingatkan kepada mereka ini adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Bila begitu, mengapa kamu cari Tuhan selain daripada Allah Ta'ala untuk kamu abdikan diri, untuk kamu minta apa-apa hajat kamu? Wasta'marakum fiha. Dan dia memerintahkan kamu supaya memakmurkan, membangunkan bumi. Maknanya bumi itu kamu duduk hendaklah kamu memakmurkan. Maknanya kamu kena berusaha untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan. Maknanya Allah Ta'ala bila dia telah menjadikan tumbuh besar kamu tu, sumber kehidupan kamu tu bumi, maknanya Allah SWT hendak supaya kamu memakmurkan, memperbanyakkan, membangunkan. Maknanya bumi itu perlu dibangunkan mengikut kehendak Allah SWT, supaya kamu mendapat faedah, supaya orang lain pun dapat faedah. Yang mana kamu dapat benda, bandar-bandar, kamu dapat tanah, pokok-pokok, kamu dapat bercucuk tanah sehingga ada ladang, ada kebun. Jadi Allah SWT menghendaki kepada kamu supaya wasta'marakum fiha, memakmurkan, menjadikan semua ni dapat diguna. Sebab itulah Nabi SAW dari segi pembandaran, pada Nabi nak ni supaya umat dia ni dia duduk dengan ada tamadun, membangun. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man ahya arda maitatan fahuwalah. Sesiapa yang menghidupkan bumi mati, maka jadi milik dia. Maknanya Nabi memerintahkan kepada sahabat ni supaya buka teroka tanah-tanah yang terbiar, biar dapat dicucuk tanah. Maka sebagai galakan, Nabi SAW memberi hak milik kepada mereka. Supaya kerajaan buatlah, buka tanah-tanah rancangan apa semua tu mendapat milik, dapat hak milik. Jadi itu semangat daripada ayat ni, wasta'marakum fiha. Dia memerintahkan kamu supaya memakmurkan. Maknanya tanah hak kita, hak kosong ataupun tanah yang tidak dapat diguna melainkan dengan cara ia sekali guna, macam kita kata balok ada. Balok ada tak dapat guna, balok pula setelah ditebal mungkin kena tunggu 30 tahun, 40 tahun. Jadi tukar daripada balok tu, tukar kepada kelapa sawit, pada getah. Jadi dianjurkan oleh Nabi supaya buka tanah-tanah yang terbiar ni, tanah yang kosong tu. Kemudian bercucuk tanah supaya kawasan itu dapat diduduki. Jadi dapat dikeluarkan pelbagai kekayaan di situ. Fastaghfiruh. Bila begitu, hendaklah kamu meminta keampunan dari Allah SWT kerana kesalahan syirik kamu. Thumma tubu ilaih. Kemudian kamu bertaubat, kembalilah kepada dia. Mana Allah SWT akan memaafkan kamu. Jadi Allah Ta'ala menuntut supaya kamu beribadah hanya kepadanya kerana nikmat yang dia telah berikan kepada kamu.
dan kamu telah mengambil banyak manfaat daripada dunia ni, maka tidak patut kamu syirik kepada Allah SWT, maka pohonlah ampun pada Allah SWT dan kembali bertaubat kepada Dia. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhan aku ni, mana aku arahkan kepada kamu supaya tinggalkan syirik, kerana Tuhan ini dekat dan Dia memperkenankan doa. Maknanya jangan kamu anggap Tuhan ni sukar untuk diminta, sehingga kamu terpaksa minta daripada Allah Ta'ala ni melalui perantaraan, melalui orang yang telah mati, wali-wali, orang soleh, melalui para nabi. Tidak, kamu minta dengan Allah SWT kerana Tuhan aku ni ataupun Tuhan kamu ni dekat, mana Dia akan memperkenankan doa kamu. Maka mengapa kamu nak cari Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Jadi qarib ni, mana Tuhan dekat ni, dekat ni dia ada dua, dipanggil qurb khas dengan qurb am, dekat umum dengan dekat khusus. Dekat umum ni maknanya semua daripada kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita, itu dalam ilmu Dia. Maksud dekat tu maknanya dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku kita semua ni. Satu lagi dia panggil dekat yang khusus. Dekat yang khusus ni mana kita sentiasa dalam peliharaan Allah Ta'ala dan dalam penjagaan Allah SWT, maka kita akan sentiasa mendapat nikmat-nikmat yang istimewa, yang sempurna. Jadi sebut qaribun mujib sebagai tuntutan kepada manusia ni, supaya mereka itu hanya minta kepada Allah SWT. Dia bukan jauh, malah Dia dekat, dan Dia akan memperkenalkan segala hajat-hajat. Jadi dakwah Nabi Saleh itu mudah je. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Tentang urusan dunia kamu tu, kamu jangan bimbang. Mana kehidupan dunia tetap diteruskan. Kamu nak bercucuk tanah, nak menternak, itu maknanya tidak diganggu, malah dituntut. Wasta'marakum fiha. Maknanya bila ajak kepada agama ni, bukan kata tinggal dunia, tidak. Sebab Allah Ta'ala kata di sini wasta'marakum fiha. Apa pentingnya kamu tinggalkan syirik, kamu hanya tauhid kepada Allah SWT. Apa jawab kaum mereka? Apa jawab mereka kaum Nabi Saleh ni? Ya Salih, wahai Saleh, kamu ni sebelum ini adalah orang harapan dari kalangan kami. Maknanya selama ni kita duk harap kepada kamu ni untuk menjadi pemimpin. Kami nak lantik kamu menjadi pemimpin untuk jora kita. Nak lantik kamu sebagai orang yang terkehadapan. Kerana apa? Kerana pada kamu ni ada bijaksana, ada kecerdikan, ada kepandaian. Kita nak letak depan sebelum ni. Maknanya sekarang ni kami tidak menaruh sebarang harapan lagi pada kamu. Sebab apa? Sebab kerana suruhan kamu ni tak serupa dengan kita. Iaitu atanhana. Selama ni kami sedang menyembah berhala-berhala ni. Sebagaimana yang disembah oleh tok nenek kami, tiba-tiba kamu nak mari cegah kami, nak halang kami. Jadi hilang habis segala harapan kami kepada kamu untuk memimpin kami. Kami nak jadikan kamu sebagai tok jora kami, tok lebah kami, ya memimpin kami. Jadi mereka mempersoalkan kepada Nabi Saleh alaihi salam, mengapa kamu ni, mana tidak patut kamu menghalang kami daripada kami menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami. Maknanya mereka berpegang pada tradisi. Maknanya mereka tidak mempunyai sebagai alasan dalam penyembahan berhala ni. Mereka tidak ada dalil. Hak dalil yang mereka ada, ini adalah warisan. Ini adalah peninggalan nenek moyang kami. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan kami ni benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa yang kamu serukan kami. Maknanya kita tak percaya. Kita ragui. Maknanya adakah patut daripada berbilah-bilah Tuhan ni, tiba-tiba kamu nak suruh minta daripada satu Tuhan. Jadi mereka kira ia ramai tu lebih
lebih sempurna, lebih berkuasa. Dia kira Tuhan ni macam manusia. Sebab manusia ni bila dia ramai, bila dia banyak, bila dia berpakat bergabung, maka di situ ada kekuatan. Jadi mereka meragui, tak percaya. Sedangkan hak asalnya ia dikatakan layak menjadi Tuhan ni bila mana di tangan dia tu segala-galanya. Mencipta, mentadbir, memberi rezeki, memberi manfaat, memberi mudarat, menghidupkan, memati, di tangan dia belaka. Mengurus alam, menurunkan hujan, mengeluarkan tumbuhan, memperjalankan awan, menukar siang malam ni di tangan dia belaka. Jadi gapo-gapo hak asal fitrah ni adalah satu tu memiliki segala-galanya, kekuasaan. Jadi Tuhan yang sebenar ni adalah Tuhan yang memiliki pentadbiran yang mencakupi segala sesuatu. Jadi mereka ragui, mana mereka tidak yakin. Tapi kalau mereka balik kepada asal fitrah, maka hilanglah keraguan mereka. Jadi mereka tak yakin, mereka tidak ada keyakinan bahawa yang berkuasa itu satu saja. Sebab apa? Sebab mereka ikut nenek moyang mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka nak hajat, nak anak, nak bini, nak nega, nak kemakmuran, nak kepada penyembuhan. Jadi mereka minta dengan Tuhan-Tuhan yang berlainan. Tiba-tiba bila ada satu Tuhan, jadi mereka tak boleh nak percaya. Kalau makhluk memang lah. Kalau makhluk memang lagu tu. Jadi Tuhan ni tidak boleh dianggap seperti makhluk. Kalau makhluk ni, kalau orang tu serba-serbi, kita tak boleh nak percaya. Memang lagu tu. Dia boleh berlaku. Gua tu boleh kecek bak gua ni boleh berlaku. Tapi tak ada apa benda hak boleh dipercayai. Gua tu pandai, gua ni pandai, tapi kita tak yakin. Macam kita kata orang ni dia boleh kecek belaka. Duduk kedai kopi tu boleh kecek. Hari ni bab pertanian, esok bab politik, lusa bab undang-undang, ni asasi dah. Tapi dia istiqamah duduk kedai kopi, 2 jam sehari, 3 jam sehari, pagi sekali, petang sekali. Tapi kita tengok kehidupan dia tak boleh nak buat gapo. Ataupun macam orang nego ubat pada kita. Telah sebutir ubat ni 40 penyakit boleh rawat. Cimanih boleh, darah tinggi boleh berlaku. Jadi kalau tanya pada ahli dia, mana boleh sebutir ubat ni, sejenis ubat ni, segala jenis penyakit. Hak adanya penyakit ni ubat dia, penyakit ni ubat dia, ubat yang berlainan. Kadang-kadang ubat yang sama dia tidak boleh guna untuk semua orang atas penyakit yang sama. Satu ubat ni, walaupun kita kata ni ubat kecimanih, orang ni sesuai lah dengan ubat dia, orang lain belum tentu lagi. Jadi mereka ni bila Nabi Saleh ajak kepada tauhid, hanya satu Tuhan saja, jadi mereka rasa ragu. Sebab mereka menganggap Tuhan ni sama seperti makhluk. Sebab makhluk ni dia mana boleh ada satu kuasa, tidak boleh lebih daripada satu kuasa. Jadi mereka menganggap Tuhan ni macam makhluk. Itu kesilapan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha kuasa ni, segala-gala di tangan dia lah pentadbir alam ni, dia mentadbir dengan kun fayakun, dengan kehendak dia. Jadi dia maha kuasa. Jadi mereka ni paling tinggi mereka berada dalam keadaan mereka syak. Syak saja. Mereka tak ada dalil, tidak ada keyakinan pun untuk menentang Nabi Saleh. Dan keyakinan mereka terhadap penyembah berhala ini pun tidak kuat juga. Sebab mereka bila ragu terhadap tauhid, maka keyakinan mereka terhadap berhala pun tak kuat juga. Sebab bila kata syak ragu ni, dia berbelah bahagi. Mungkin orang ni 30%, orang ni 70%. Tak yakin 100%. Sebab apa mereka tidak yakin 100% pada penyembah berhala? Kerana mereka hanya meneruskan tradisi ma ya'budu aba'una. Kemudian apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ya qaumi ara'aytum
in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni min Allahi in asaituh fama tazidunani ghaira takhsir. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimana fikiran kamu? Maknanya kamu acu fikir semata, renung, fikir molek, kemudian kamu beritahu padaku, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, sekiranya aku ni berada di atas kebenaran daripada Tuhanku. Maknanya aku ni berada di atas kebenaran daripada Tuhan aku, maknanya mengajak kamu kepada tauhid dan menyatakan kepada kamu Allah lah yang telah memberikan kepada kamu macam-macam nikmat ni, cukup dengan bukti dah. Kemudian wa atani minhu rahmah, kemudian mari kepada aku ni rahmat daripada dia, maknanya kenabian. Rahmat-rahmat ni makna kenabian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat kepada sekalian alam. Mana nabi diutuskan oleh Allah Taala dengan membawa rahmat, maknanya kenabian dia tu. Wahyu yang nabi bawa tu adalah rahmat untuk diberikan kepada kamu. Maknanya apa yang aku ajak kamu ni adalah rahmat untuk kamu, hidayah untuk kamu. Jadi tak kira aku nak tinggal. Tak kira aku nak tinggal rahmat yang aku dapat ni, nak bimbing kamu, aku nak ketepikan. Macam kita kata cikgu sekolah. Dia diberikan kepandaian oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai ilmu, dihantar ke pedalaman untuk mengajar, tiba-tiba dia lari kelik, tak sih. Sebab apa? Duduk alih ulu. Sedangkan kedatangan dia taklah rahmat kepada orang-orang ulu, supaya orang tu dapat ngaji juga, dapat ilmu juga, walaupun dia duduk jauh dalam pendalaman. Jadi tak kira aku nak tinggal. Jadi Nabi Saleh kata lagu ni sebab kaum Samud kata, kami menaruh harapan kepada kamu untuk memimpin kami. Tapi disebabkan kamu ni kamu mengajak kami kepada tauhid, menyembah Allah Ta'ala saja, jadi kami hilang harapan pada kamu. Jadi kalau kamu nak kami ni patuh kepada kamu, maka kamu kena tinggalkan dakwah tauhid, kamu kena teruskan kepimpinan, kamu kena teruskan tradisi nenek moyang kami ni menyembah berhala. Jadi kamu, kalau kamu nak ditaati, nak didengari kata-kata kamu, nak dipatuhi, maka kamu kena tinggalkan. Kamu kena tinggalkan seru tauhid tadi. Maka Nabi Saleh kata, faman yansuruni minallahi in asaitu, siapakah yang dapat menolong aku daripada Allah, yakni bila Allah Ta'ala murka, sekiranya aku derhaka kepadanya. Maknanya aku tinggalkan seruan tauhid kerana nak menjadi pemimpin kepada kamu, pemimpin yang didengari, berarti aku telah engkar, telah derhaka kepada Allah SWT. Maknanya aku tidak sama sekali akan menderhakai Allah Ta'ala dengan tinggalkan tauhid, seruan tauhid. Fama tazidunani ghaira taksir, dan tidaklah kamu menambahkan kepada aku melainkan kerugian. Maknanya walaupun kamu menawarkan kepada aku dengan jadi pemimpin kamu ni, kamu nak bagi harta benda, kekayaan ke, penghormatan ke, pangkat ke, segala hajat, segala kemewahan nak diberikan kepada aku, sebenarnya apa yang kamu tawarkan kepada aku tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerugian sebenarnya. Kerugian berlaku. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Jadi panjang dia punya cerita dalam dakwah Nabi Saleh alaihi salam ni, cuma di tempat ni Allah SWT sebut dengan ringkas. Jadi mereka tu biasalah orang-orang yang menentang Nabi ni, dia cuba nak menjatuhkan Nabi dengan minta mukjizat. Mereka minta mukjizat daripada Nabi sebagai tanda Nabi ni benar, seperti yang kita baca dalam surah Al-A'raf. Jadi mereka nak supaya Nabi ni benar dalam dakwah Nabi, jadi mereka minta mukjizat. Jadi tidak cukup kepada mereka rahmat dalam bentuk ayat-ayat wahyu. Jadi mereka minta
bukti mukjizat yang dapat dilihat. Dengan perkiraan mereka, benda ni mustahil seorang Nabi dapat bawa. Bila begitu, dengan mudah mereka akan tolak Nabi. Mereka dapat menghalau orang lain daripada ikut Nabi. Maka perbuatan mereka minta mukjizat itu sebenarnya mereka nak mempersendakan Nabi, nak menyikat orang lain daripada percaya pada Nabi. Jadi Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa ada mukjizat untuk Nabi Saleh alaihi salam. Maka Nabi Saleh kata, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, ini adalah untuk Allah. Ini adalah untuk Allah, untuk kamu sebagai tanda. Oleh kerana kamu minta ni, maka Allah Ta'ala keluarkan untuk kamu ni unta. Jadi unta ni unta mukjizat. Jadi sebut naqatullah ni, semua ni milik Allah Ta'ala belaka. Bumi yang kamu duduk, tumbuhan yang kamu makan, air yang kamu minum, semua ni dari Allah Ta'ala belaka. Jadi apa pasal disebut naqatullah di sini? Ini adalah unta Allah, mana unta istimewa, kamu kena jaga. Mari dengan kehendak Allah SWT, sebab kamu cabar. Dan dia mari ni, bila mana kamu cabar, kamu minta sebagai tanda kepada kebenaran Nabi, maka dia ada peraturan dia. Fazaruha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta ni dia makan di bumi Allah. Jadi bila mana mereka nak kepada unta ni, mereka cadar pada Allah Ta'ala nak unta sebagai bukti mukjizat bahawa Nabi ni seorang Nabi yang benar, maka Allah Ta'ala berikan unta ni. Jadi bila unta ni mari ni, kamu kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Kerana bumi Allah, unta Allah, maka kamu jangan usik. Jangan usik unta. Biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dalam ayat lain, walakum syirbu yaumin ma'lum. Unta tu dia ada giliran dia minum di telaga. Jadi kamu ambil satu hari, unta ni ada hari dia, maka kamu kena gilir. Jadi kau marah mereka. Jadi mereka minta cabar mukjizat. Bila mukjizat mari, mereka terpaksa patuh. Jadi Nabi Saleh kata, kamu kena biarkan unta ni makan, kamu jangan usik. Dan unta ni dia ada giliran untuk minum air. Mana kamu kena buat giliran dah. Hari ni kamu ambil, esok tak boleh dah, esok pergi unta. Jadi ada giliran yang tertentu, maka kamu kena patuh. Wala tamassuha bisu'in. Dan janganlah kamu sentuh unta ni dengan kejahatan. Maknanya jangan kamu berfikir untuk mengganggunya dengan cara yang jahat. Maknanya nak cocok dia pun tak boleh, nak bedar dia pun tak boleh, nak halau dia pun tak boleh, apatah lagi nak bunuh. Jadi nak bunuh tu tak boleh sama sekali. Ancaman diberikan kepada mereka, kalau mereka kacau ni, fayakhudzakum azabun qarib, maka akan menimpa kamu, akan menyebabkan segera kamu ni dihukum oleh azab yang tidak lama lagi mari. Maknanya tidak bertangguh. Tetapi oleh kerana mereka ni engkar, mereka anggap bila unta ni mari menyusahkan mereka, padahal mereka janji dah, kalau mari unta ni kita nak beriman. Tetapi oleh kerana mereka tidak bersedia untuk beriman dan mereka makin bertambah sombong, jadi mereka rasa unta ni mari menyusahkan mereka. Sedangkan asal mereka, hak mereka beritahu pada Nabi, kalau ada bukti mukjizat kita nak ikut. Tapi bila unta ni keluar, oleh kerana mereka degil, mereka tidak mahu beriman, jadi susah pada mereka. Kalau mereka beriman, mudah dah. Maknanya mereka janji nak beriman, bila dikeluarkan unta ni untuk mereka beriman, maka kehidupan mereka tu mudah. Sebab apa? Sebab taat je. Oleh kerana ni kehendak Allah Ta'ala supaya beriman, beramal soleh, beres, tak ada apa. Tetapi oleh kerana mereka ni bertitik tolak daripada engkar sombong, dah, bila unta tu mari menyusahkan mereka, jadi mereka pun berpakaklah, fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih.
Jadi mereka ni dia ada 9 orang. Kepala pengak tu jaga. 9 orang ada. Ia Samsin ni berpakat nak bunuh. Fa'aqaruha. Jadi hak bunuh ni sebenarnya seorang. Hak bunuh hak sembelih ni seorang. Dalam apa? Dalam surah Asy-Syamsi tu, izin ba'atha ashqaha. Izin ba'atha ashqaha. Tiba-tiba seorang tu bangun, kepala celaka, iaitu Salih bin Qudar. Salih bin Qudar ataupun Qudar bin Salih. Salih bin Qudar. Mana saya, mana anak. Seorang ni dia bunuh. Tetapi Allah Ta'ala kata mereka semua. Hak ni lah daripada difahami daripada hukum jenayah ni, bahawa walaupun dia bunuh tu seorang, tetapi orang lain terlibat konspirasi, hak tu pegang, hak ni tak lain, hak ni rancang tengok bila orang ni keluar, bila orang ni balik. Walaupun ia tembok ataupun ia bunuh tu seorang, tetapi hukumnya kisah tu dikenakan kepada semua mereka. Dia sama dalam bab ni, mubashir dengan musabbib. Orang yang menjadi sebab sama saja seperti orang yang bertindak secara langsung membunuh. Jadi Allah Ta'ala nisbahkan perbuatan menyembelih ataupun membunuh ni kepada semua mereka, walaupun seorang aja. Hak sembelih. Sebab kalau nak sembelih ni pada sebelah pisau ya. Tak perlu 9 orang tu pegang pisau sebelah seorang. Tak perlu. Tetapi perbuatan membunuh tu dikira semua yang terlibat. Sebab waktu nak pegang tekak, waktu pegang kaki, dah. Waktu jaga takut-takut orang mari, sebab mereka buat kerja ni malam. Jadi Allah Ta'ala ni sebabkan pembunuhan itu kepada semua, walaupun yang bunuh tu seorang. Sebab itulah Sayyidina Umar, masa dia jadi khalifah tu, berlaku pembunuhan di Sana'a. Yang membunuh ni ramai, yang terbunuh seorang aja. Jadi untuk menentukan siapakah yang bunuh ni payah dah. Maka Sayyidina Umar kata semua yang terlibat dibunuh belaka. Sayyidina Umar kata lau tamala'a ahlu Sana'a laqataltuhum jami'a. Kalau semua apa-apa Sana'a dia pakak nak bunuh seorang, semua tak aku bunuh. Aku tak cara. Sebab dia kira seorang, walaupun seorang yang bunuh, tetapi yang terlibat tu ramai, maka semua terlibat tu dikira sebagai pembunuh belaka. Maka sebab itulah Sayyidina Umar mengatakan walaupun yang dibunuh tu seorang, pembunuh tu ramai, semua tu dikisas belaka. Sebab apa? Sebab kalaulah dengan cara bunuh ramai-ramai ni dah, seseorang tu akan terlepas daripada dibunuh, maka orang akan pilih cara konspirasi ni untuk bunuh orang. Kalau kita seorang bunuh seorang, dah, kita je kena. Tapi kalau kita panggil 10 orang, 20 orang, tak akan berlaku kisah. Tu salah. Berlaku kisah. Tetap berlaku kisah. Jadi Sayyidina Umar seolah-olah berdalilkan kepada ayat ni, walaupun ia sembelih tu seorang, tetapi Allah Ta'ala kata mereka semua tu menyembelih. Faqala tamatta'u fi darikum. Maka dengan sebab mereka membunuh unta tadi, maka Nabi Saleh pun memberi peringatan kepada mereka. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Maka bersenang-senanglah kamu di negeri kamu ni selama 3 hari. Maknanya akibat daripada perbuatan kamu membunuh unta ni, jadi kamu ada harapan untuk hidup ni selama 3 hari. Maknanya tempoh untuk mereka hidup setelah daripada pembunuhan unta ni hanya 3 hari saja. Jadi mereka tidak layak untuk diberi tempoh yang lama. Fir'aun dulu lama juga dia boleh hidup tu. Lepas daripada dia bunuh ahli-ahli sihir dia tu,
Masih lama lagi dia boleh hidup. Tetapi hak ni tak layak kepada mereka tu untuk hidup lebih daripada 3 hari. Zalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak dusta. Maknanya itu adalah janji yang benar. Kamu tunggulah 3 hari. Lepas 3 hari ni azab akan menimpa kamu. Falamma jaa amruna. Bila mana tiba waktu kami, maknanya lepas daripada 3 hari seperti yang dijanjikan, maka marilah perintah kami, maknanya urusan kami untuk membinasakan mereka. Jadi peraturan Allah Ta'ala, bila manusia dia cadar mukjizat, lalu mereka tidak beriman dan mereka menentang pula Nabi setelah jelas mukjizat, maka hukumnya kepada mereka itu adalah hukumnya istisal. Dicabut daripada akal umbi, maknanya mereka akan dibinasakan daripada A sampai Z. Binasa, tak tinggal seorang pun, tak tinggal bakal. Bila mana mari urusan kami, najaina salihan wallazina amanu ma'ah, kami menyelamatkan. Maknanya kalau tidak kerana rahmat daripada kami, Nabi Saleh pun kena juga. Jadi kami menyelamatkan Nabi Saleh. Maknanya diarahkan supaya Nabi Saleh ni keluar, meninggalkan tempat tersebut. Kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersama dengan baginda bi rahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Wa min khizyi yaumi id, dan daripada kehinaan pada hari tersebut, daripada menimpa mereka. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhan kamu itulah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maknanya Tuhan ambil tindakan kerana kekuasaan dia. Disebabkan kamu engkar ni, maknanya Allah Ta'ala mengenakan azab dia, kekuasaan dia, dan dalam masa yang sama dia merahmati orang beriman. Orang yang derhaka akan mendapat hukuman daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaan dia, dan Allah Ta'ala zahirkan rahmat dia tu dengan menyelamatkan orang beriman. Jadi ayat ni memberi tasliah kepada Nabi dan juga orang beriman. Orang yang menentang Nabi dan orang beriman ni, mereka akan dibinasakan oleh Allah SWT kerana kamu ada Tuhan yang berkuasa. Wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian pekikan yang kuat itu telah menimpa orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan mereka tu sebagai orang yang zalim di sini kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan syirik, sebab tak ada zalim yang lebih besar daripada syirik. Jadi mereka tu telah menzalimi diri mereka dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Maka marilah sayhah ataupun sa'iqah, mana pekikan yang kuat yang membinasakan mereka. Maka jadilah mereka itu dalam negeri-negeri mereka ataupun dalam rumah-rumah mereka tu mati, bergelimpangan. Asalnya jasim ini mana mereka tu dalam keadaan kaku, tidak bergerak, kerah kejung, bergelimpangan dalam rumah masing-masing. Pada kejutan tu daripada suara yang kuat, rebah belaka, menggelepur, dan jatuh bergelimpangan. Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tu tidak pernah tinggal di situ. Maknanya azab tu mari dengan begitu cepat, dengan begitu pantas. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ, mereka tidak pernah singgah di situ. Jadi lepas daripada mereka tu dibinasakan, kosong rumah-rumah tersebut, tidak lagi didiami. Ala inna samuda kafaru rabbahum, wahai orang-orang Mekah, beringatlah, kaum Samud itu diperlakukan demikian kerana mereka itu kufur kepada Tuhan mereka. Yakni mereka menolak wahyu, ayat-ayat wahyu mereka tolak, dan mereka membunuh unta, yang mana unta itu adalah ayat mukjizat Allah Ta'ala. Disebabkan mereka kufur kepada Allah, mereka kufur ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka
mengganggu unta Allah, maka itulah kaum Samud yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kekufuran mereka. Ala bu'dan li Samud, ingatlah, binasalah, kecelakaanlah yang menimpa kaum Samud. Jadi Allah Ta'ala binasakan kaum Samud ni kerana kezaliman mereka, syirik kepada Allah Ta'ala, dan kerana kekufuran mereka terhadap wahyu yang disampaikan kepada mereka. Kemudian Allah SWT sebut pula cerita yang keempat ni. Cerita yang keempat ni cerita kebinasaan umat, tetapi cerita kebinasaan umat Nabi Lut ni. Tapi sebelum diutuskan, sebelum bagi azab kepada kaum Nabi Lut ni, Allah Ta'ala sebut terlebih dahulu cerita Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni dia ada kaitan rapat dengan Nabi Lut. Sebab pak saudara ni. Nabi Ibrahim ni pak saudara pada Nabi Lut. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, sesungguhnya telah datang kepada Ibrahim rasul-rasul kami, yakni malaikat-malaikat, dengan membawa khabar gembira. Qalu salama, mereka mari dengan mengucapkan salam sejahtera. Qala salam, maka Nabi Ibrahim pun jawab salam. Fama labitha an ja'a bi ijlin hanif, maka dengan tidak bertangguh-tangguh maka Nabi Ibrahim pun marilah menghidangkan kepada mereka dengan anak lembu yang dipanggil. Ijlin ni mana anak lembu panggil, anak lembu muda lah. Mana kalau panggil dia tu meta masuk, dia sembelih. Hanif ni mana dipanggil di atas batu. Mana orang Arab ni dia ada kaedah dia bakar ataupun BBQ dia ni, dia letak atas batu, lepas tu dia letak batu, dia panaskan batu, kemudian dia pun letak daging, maka masuk. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah, bila mana Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka itu tidak menyentuh kepada anak lembu yang dipanggil tadi, nakirahum. Jadi Nabi Ibrahim rasa takut, Nabi Ibrahim rasa pelik, rasa curiga terhadap mereka. Wa aujasa minhum khifah, dan tiba-tiba timbul kebimbangan kepada Nabi Ibrahim. Bapa ni mari tetamu mari ni kita hidang makan ni, dia tak makan, tak hala tangan jamuh. Pelik ni. Biasanya orang mari ni dah, kalau dia mari dengan beri salah, mana dia mari dengan baik dah. Kalau mari nak gocah pakai tak salah dah, pakai ajak mari tu, ajak turun gocah. Ni mari beri salah, duduk, tiba-tiba diangkat makanan tak makan. Jadi Nabi Ibrahim takut. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut, jangan bimbang, sesungguhnya kami ini telah diutuskan kepada kaum Nabi Lut yang kufur, yang syirik. Jadi membawa khabar gembira. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Isteri baginda, yakni Sarah, fadhahikat, dia ada berdiri di belakang tu, dia ada berdiri di samping Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tersenyum, maknanya dia gembira juga dengan kedatangan Nabi ni, dengan kedatangan tetamu ni. Mana bini ni dia kena terima dengan gembira, kena senyum. Kena senyum bila tetamu tu mari, bukan kata tetamu hari cetung masa tak setuju tu laki waklik tetamu saing-saing. Sebab tu hari kita ni takut nak balik tetamu rumah wagi singgah kedai, takut bini cetung masa. Jadi hak budaya sebenarnya, akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi dan keluarga Nabi ni, dia qaimah ni mana berdiri, maknanya wak hijau lah. Mana dia sama naik, mana tu lelaki layan tetamu, isteri ni dia wak hijau. Qaimah ni berdiri satu,
Diri tak ke diri saja. Mana wak khija, bukan kata duduk. Mana wak khija, dia dhahikat, senyum. Senyum dengan kedatangan tetamu. Kemudian fabasyarnaha, kami khabarkan berita gembira kepada Sarah itu dengan mendapat Ishak. Dan di sebalik Ishak tu ada Yaqub pula. Maknanya diberitahu kepada Ibrahim bahawa Nabi Ibrahim dia akan mendapat anak dan cucu. Daripada sinilah ulama dia buat rumusan bahawa Yaqub tu sepak dengan Nabi Ibrahim. Yaqub tu sepak dengan Nabi Ibrahim kerana diberitahu selalu Ishak dapat Ishak dan dapat Yaqub. Kemudian daripada sini jugalah membuktikan bahawa anak Nabi Ibrahim yang disembelih tu bukan Ishak, tapi Ismail. Sebab di sini diberi khabar gembira dengan dapat Ishak, lepas Ishak dapat Yaqub. Tapi kalau kata Ishak tu yang disembelih seperti dakwah orang Yahudi, dah. Maka apa gunanya Allah Taala memberitahu khabar gembira ni? Dah. Tiba-tiba nak dibunuh pula, nak disembelih. Tak pernah siapa. Jadi dalil yang jelas daripada ayat ni bahawa az-zabih yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Bukan Nabi Ishak. Sebab tak ada makna memberi khabar gembira yang mana lepas pada tu nak suruh sembelih pula. Jadi hak munasabahnya yang disembelih itu adalah Ismail. Kemudian lepas daripada diberi khabar gembira dengan mendapat anak ni, jadi demo dua ni tua dah. Demo dua ni tua dah. Jadi tak kira lah kita boleh anak boleh cucu pula ni. Jadi rasa pelik pula mari kepada isteri Nabi Ibrahim. Itu kita sambung pada minggu akan datang. Ada lagi ni panjang cerita, cerita keluarga Nabi Ibrahim. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.